Assalamualaikum. Saya Siti Nazana Ain binti Syah Zaharin. Topik yang kumpulan kami bawakan adalah logik dan metodologi. Saya akan memulakan perbincangan kami dengan pengenalan kepada topik ini. Untuk pengetahuan anda semua, perkataan logik itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, iaitu logos. Logos ini dia bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan serta ta'akul. Jadi, melalui maksudnya sahaja, kita sendiri dah dapat tahu yang logik ini melambangkan pemikiran untuk kebenaran. Itu dari segi istilah etimologi. Berdasarkan istilah terminologi pula, logik dan metodologi ini adalah pecahan falsafah dalam aksiologi yang mempelajari prinsip-prinsip penaakulan yang betul. Ilmu logik ini sebenarnya amat penting untuk kita terapkan sepanjang kehidupan kita. Tidak kira di mana jua kita berada atau dalam apa keadaan yang kita hadapi sekalipun. Kita perlu amalkannya. Contohnya, ia berguna untuk melatih dan mengembangkan potensi akal kita untuk mengkaji sesuatu perkara. Dengan konsep ini, kita dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Jadi, dia sebenarnya menajamkan akal fikiran kita untuk membina kebenaran dalam berfikir. Jom kita dengarkan keterangan yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita teruskan kepada objektif kajian bagi topik ini terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afif Amruddin dan saya akan menerangkan tentang objektif kajian bagi logik dan metodologi. Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji perbezaan antara logik dari sudut etimologi dengan terminologi. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mempelajari kepentingan ilmu logik. Dan objektif kajian yang terakhir adalah untuk mengkaji logik dan penghujahan untuk penghasilan dan penjanaan ilmu-ilmu baharu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ismail Daniel bin Ismail Rafiat. Falsafah ilmu, epistemologi. Epistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji asal-usul, sumber, struktur, kaedah dan kesahihan ilmu. Ia menumpukan pada soalan tentang cara kita memperoleh pengetahuan, apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan bagaimana kita boleh mewajarkan atau menguji pengetahuan itu. Dalam epistemologi, kita menerangkan cara kita memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, rasional atau autoriti. Beralih pula kepada ontologi. Ontologi melibatkan penjelasan konsep yang jelas dan perwakilan pengetahuan dalam pangkalan pengetahuan. Ia juga termasuk mengesan asal-usul teori atau fenomena yang wujud. Dalam ontologi, kita berusaha untuk memahami intipati kewujudan, sifat realiti dan bagaimana entiti atau objek di dunia berkaitan dan wujud dalam hubungan antara satu sama lain. Akhir sekali, aksiologi. Aksiologi ialah kajian tentang sifat dan faedah sebenar pengetahuan. Ia memberi tumpuan kepada pemahaman nilai dan tujuan sebenar ilmu dan menekankan kepentingan menggunakan pengetahuan sepenuhnya potensinya dengan cara yang mulia. Dalam aksiologi, kita menerangkan implikasi moral dan nilai yang berkaitan dengan pengetahuan dan bagaimana kita boleh menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar. Logik dan penghujahan. Logik adalah cabang falsafah yang mengkaji asal-usul, struktur, kaedah dan kesahihan pengetahuan. Ia meneliti kriteria normatif untuk penakulan dan inferensi yang kukuh, menyiasat kriteria untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah. Penakulan sebaliknya terdiri daripada urutan premis yang mana kesimpulan cuba dibuat. Contohnya, semua manusia adalah fana. Socrates adalah manusia. Oleh itu, Socrates adalah fana. Dalam penakulan, kita menggunakan premis untuk mendapatkan kesimpulan logik. Didaktif. Penakulan didaktif atau logik didaktif melibatkan satu set andaian umum yang membawa kepada penyataan khusus. Ia sering digunakan oleh manusia dalam pemikiran rasional. Setiap hujan didaktif mestilah berdasarkan fakta yang tepat dan premis mestilah benar untuk menghasilkan kesimpulan yang sah.
Seterusnya, abduksi. Abduksi melibatkan dalam membuat kesimpulan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu berlaku dengan berfikir ke belakang atau berfikir dari akibatnya. Sebagai contoh, jika kita perhatikan bahawa semua manusia adalah fana dan Abu akan mati, kita boleh membuat kesimpulan bahawa Abu adalah manusia. Abduksi membolehkan kita membuat andaian atau penjelasan yang paling muhasabah berdasarkan bukti yang ada. Beralih pula kepada falasi. Falasi merujuk kepada hujah yang lemah dan tidak boleh diterima. Dia berlaku apabila premis yang digunakan dalam hujah adalah cacat atau menunjukkan alasan yang salah. Falasi boleh dibahagikan kepada falasi formal dan tidak formal. Falasi formal melibatkan kesilapan dalam struktur hujah, manakala falasi tidak formal melibatkan kesilapan dalam pemikiran atau penyelewengan logik. Contohnya, seperti syaitan diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Api itu lebih mulia dari tanah, maka syaitan itu lebih mulia daripada Nabi Adam. Falasi formal. Ataupun Abu tidak mahu belajar falsafah kerana dia tidak mahu belajar sesuatu yang tidak berguna. Falasi tidak formal. Kemudian, kita beralih juga kepada inspirasi. Inspirasi merujuk kepada cetusan perasaan atau idea secara tiba-tiba yang terhasil daripada pelbagai keadaan. Ia melibatkan pemikiran berdasarkan gerak hati atau dorongan dalaman yang memberi inspirasi kepada pemikiran kreatif atau penyelesaian baharu. Akhir sekali, dialog. Dialog melibatkan pemikiran melalui soalan dan menyediakan hujah untuk setiap jawapan. Kaedah ini merangsang pemikiran kritis dan menggalakkan kerjasama dan pemahaman yang lebih baik melalui interaksi perspektif yang berbeza. Assalamualaikum, nama saya Nur Maisarah binti Syahniza dan hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan ilmu logik, induktif, intuitif, simbolik dan linguistik. Kepentingan ilmu logik ini ialah penggunaan teknik berfikir yang sistematik untuk melatih dan meningkatkan kepayaan berfikir manusia. Logik ia membantu orang membezakan antara yang betul dan salah secara tidak langsung. Ia membantu dan menghalang akal manusia daripada tersilap dan menajamkan fikiran dalam memastikan kebenaran. Seterusnya ialah induktif. Induktif ialah hujah di mana kesimpulan mesti dibuat dari premis. Kesimpulan khusus boleh dibuat daripada pernyataan umum. Contohnya, di premis yang pertama ialah Ahmad tinggal di Shah Alam dan positif COVID-19. Dan di premis yang kedua ialah Amir tinggal di Shah Alam dan positif COVID-19. Kesimpulannya, semua penduduk di Shah Alam positif COVID-19. Intuitif pula, intuitif berkaitan kepada gerak hati atau naluri seseorang dalam membuat keputusan. Orang yang intuitif sering menggunakan emosi dan naluri mereka dan bukannya bergantung pada fakta dan data. Ia juga intuitif sebagai asas dan sumber pengetahuan, tetapi untuk menggunakannya secara intuitif, penanggulan dianggap tidak rasional dan sering tidak digalakkan sebagai cara pengambilan keputusan utama. Intuisi juga adalah hasil daripada pengetahuan dan pengalaman yang periksa untuk membuat keputusan. Operasi intuitif adalah mungkin dapat membuat inference berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dengan menggunakan kaedah penanggulan intuitif berdasarkan prinsip. Simbolik pula, simbolik ialah orang ramai belajar berfikir dan bercakap bila mereka meluangkan masa dengan orang lain. Belajar memahami maksud sesuatu dan berkomunikasi menggunakan perkataan dan simbol. Ini akan membantu anda melakukan perkara yang betul dan memberitahu orang lain. Simbolik membolehkan hujah dan kesimpulan dikemukakan dengan lebih tepat dan mudah untuk difahami oleh pembaca atau pendengar. Ia juga boleh menganalisis hujah, mengformulkan mengenai kebenaran logik dan kepalsuan dan membangunkan hujah yang kuat berdasarkan prinsip simbolik yang telah ditetapkan. Jadi, cara penanggulan simbolik adalah salah satu cara penting untuk membuat penanggulan yang betul dan sistematik. Dan yang terakhir ialah linguistik. Linguistik ialah cara orang berfikir dan bertindak dipengaruhi oleh perkataan dan ungkapan yang mereka gunakan. Bahasa kita boleh membentuk cara kita berfikir dan bertindak. Orang yang menggunakan kaedah ini, mereka selalunya mempunyai
pengguna bahasa diperlukan bergantung pada umur. Ini bagi memastikan maklumat yang diberikan boleh difahami pendengar yang dihormati. Apa yang lebih menakjubkan ialah orang yang menggunakan linguistik ini boleh menarik perhatian ramai pendengar. Ini kerana ia menggunakan kosakata yang pelik. Sebahagian daripada mereka berminat dengan makna kosakata. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amirul Syahmi bin Hamzul Ikram. Jadi, kesimpulannya, logik dan metodologi digunakan untuk membantu mahasiswa memahami dan menganalisis isu-isu etika dan moral secara kritis dan sistematik. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep logik dan argumen seperti premis, kesimpulan, penalaran, induktif dan deduktif. Mahasiswa juga akan mempelajari metodologi penelitian dan analisis yang dapat digunakan untuk memahami isu-isu etika dan moral yang kompleks. Mahasiswa juga akan dapat mengembangkan kemampuan untuk berfikir. Jadi, untuk berfikir secara kritis dan menganalisis secara rasional berkenaan isu-isu etika dan moral dalam konteks yang lebih luas. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.